Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Fahmi Aiman bin Mursili daripada kelas DPM5A, iaitu dalam semester 5. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit agar penerangan saya ini membantu anda untuk memahami sambungan daripada video ini. Tajuk yang saya akan bawakan adalah Ar-Rahnu. Apakah itu Ar-Rahnu? Yang senang ni, Ar-Rahnu ni adalah pajak adai. Namun pajak adai yang disertakan dengan konsep syariah, iaitu konsep yang diketengahkan oleh syariat Islam. Jadilah Ar-Rahnu, iaitu pajak gadai dalam sistem Islam. Okey, secara keseluruhannya pajak gadai ni, okey, macam Ar-Rahnu ni, okey, kita ada barang, kita ada emas, kita letak dekat institusi pajak gadai. Lepas tu institusi tersebut mengira emas kita ataupun kita punya harta dan memberi pinjaman kepada kita. Okey, so pajak gadai ni adalah kita pinjam duit ataupun pembiayaan daripada institusi. Lepas tu institusi yang memegang harta kita tersebut akan dibayar ujrah dan kita akan mendapat pembiayaan, dan kita harus mengganti balik pembiayaan tersebut dalam tempoh-tempoh tertentu. Okey, selepas itu rukun-rukun Ar-Rahnu. Rukun Ar-Rahnu ni ada 4. Yang pertama akidah ni, dua pihak yang berkontrak. Yang kedua marhun, yang ketiga marhun bih, dan yang keempat adalah sirah. Okey, apa itu akidah ni? Akidah ni adalah dua pihak yang berkontrak, iaitu marhin dan murtahin. Marhin ni adalah pemajak dan murtahin adalah pemberi pajak. Okay. Marhin ni adalah kita, iaitu pelanggan, orang yang memberi hartanya kepada ataupun memajak, meletakkan hartanya di institusi untuk mendapatkan pinjaman. Pemberi pajak ni adalah institusi bank, iaitu orang yang berduit, orang yang memberi pinjaman adalah marhun. Marhun ini adalah barang pajakan. Barang pajakan ni perlu sebabnya untuk mendapatkan pinjaman tu kita mesti letakkan satu harta ataupun kita punya barang. Barang gadai ni bergantung kepada setiap institusi, sama ada orang menerima shilling emas ataupun ada yang menerima batu permata, itu bergantung kepada institusi tersebut. Lepas tu marhun bih. Marhun bih adalah pinjaman. Secara umumnya 65 sehingga 75% adalah milik kita untuk pinjaman. Lepas tu kita perlu ganti balik berapa yang kita pinjam tu berserta ujrah. Ujrah ni adalah nilai yang kita bayar kepada institusi sebab diorang menjaga kita punya barang dengan penuh amanah. Lepas tu sirah. Sirah ni adalah ijab kabul. Ijab kabul, setiap kontrak mesti ada ijab kabul. Maksudnya kita punya kontrak tu nampak ada pembeli atau penjual, ada dua pihak berkontrak, pemajak gadai dan pajak gadai, atas satu dokumen yang sah. Okey? Assalamualaikum dan selamat pagi, Cik. Ada yang boleh saya bantu? Waalaikumsalam. Saya ingin tanya tentang sistem pajak gadai Islam di sini. Oh, baiklah. Bank Rakyat menyediakan sistem pajak gadai Islam yang dinamakan sebagai Ar-Rahnu. Oh, Ar-Rahnu. Tapi sebelum saya gadai emas saya, boleh saya tahu tentang syarat kelayakan bagi penggadai? Di Bank Rakyat, untuk syarat kelayakan, kami menerima semua pelanggan sama ada warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia. Mesti berumur 18 tahun ke atas dan tidak muflis. Apa pula jenis emas yang diterima? Untuk jenis emas, kami menerima semua jenis barang kemas ataupun emas kecuali yang menyerupai patung keagamaan ataupun makhluk yang hidup. Kami menerima jongkong, wafer, shilling emas ataupun ketulan emas dengan syarat ia mesti mempunyai resit pembelian atau sijil keturunan. Bahkan kami di Bank Rakyat menerima barangan emas yang dihadiahkan majikan kepada pekerja dengan syarat-syarat tertentu. Wah, menarik. Banyak betul jenis emas yang boleh dipajak di sini. Bagaimana pula dengan pinjaman yang disediakan? Untuk jenis pinjaman, kami Bank Rakyat ada menyediakan dua skim. Skim yang pertama adalah pajak gadai Ar-Rahnu, dan skim yang kedua pula ialah pajak gadai Az-Zihab yang lebih menguntungkan pelanggan. Untuk pengetahuan Cik juga, kedua-dua skim ini menggunakan konsep syariah, iaitu wadi'ah yang bermaksud simpanan dan qardul hasan yang bermaksud pinjaman ihsan. Oh, sekarang saya sudah faham. Begini, saya sudah bawa emas untuk digadai. Boleh saya gadainya hari ini? Sudah tentu boleh. Boleh saya lihat dulu barang kemas Cik? Ini emasnya.
Okey, jadi untuk pengetahuan cik, berat barang kemas cik ini adalah 10 gram dan jenis emasnya adalah 22 karat. Jadi setelah diteliti, margin peratusannya adalah 65%. Kalau dengan nilai margin begitu, berapa pula pinjaman yang bank rakyat boleh luluskan? Dengan kadar margin peratusan tersebut, pinjaman maksimum yang dibenarkan adalah RM1,690. Namun kami pihak bank rakyat akan memberikan pinjaman kepada cik dengan bayaran sebanyak RM1,500 sahaja. Baiklah, saya bersetuju. Cik boleh isi borang ini untuk hitam putih dalam Ar-Rahnu. Ini pinjaman yang cik dapat dari nilai emas yang cik gadai sebentar tadi. Apa urusan selepas ini, kami akan hubungi nama cik. Okey, terima kasih cik. Sama-sama cik, terima kasih sudah datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya puan, ada apa-apa yang saya boleh bantu ke? Saya ada buat gadaian beberapa bulan yang lepas. Hari ini nak masuk tempoh baru. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak bank, barang kemas saya akan digadai. Tapi saya masih tak cukup duit untuk bayar pinjaman tersebut. Tak apa, puan jangan risau. Pihak bank akan selesaikan masalah puan tersebut. Tapi sebelum tu saya ada satu soalan nak tanya kat puan. Barang yang puan gadai hari tu, puan masih nak ke? Kalau puan dah tak nak, kita orang akan proceed ke proses yang seterusnya. Ya, saya masih sayang dan inginkan barang kemas tersebut. Oh, kalau begitu, puan jangan risau. Saya ada cara jalan penyelesaiannya. Puan boleh lanjutkan bayaran balik pinjaman. Tapi dengan satu syarat, puan kena bayar upah simpan 6 bulan yang lepas. Baru pihak bank boleh lanjutkan bayaran balik pinjaman yang puan dah pinjam daripada pihak bank. Oh, begitu. Jadi boleh saya tahu berapa nilai upah simpan yang saya patut bayar kepada pihak bank? Jadi, selepas saya semak dokumen yang telah ditandatangani oleh pihak puan, jumlah bayaran upah simpan yang puan kena bayar untuk 6 bulan yang lepas adalah sebanyak RM100.99. Jadi sekiranya saya tidak dapat bayar pinjaman dan upah simpan selepas 6 bulan tersebut, apa akan terjadi kepada barang kemas saya? Ya puan, pihak bank akan lelong barang kemas tersebut, tapi lebihan daripada barang kemas yang dilelong, kami akan pulangkan semula kepada si penggadai. Puan jangan risau, okey? Baiklah, kalau macam tu saya akan bayar ke semua nilai upah simpan tersebut. Ini duitnya. Terima kasih puan. Jadi kami akan rekodkan bayaran upah simpan 6 bulan yang lepas sebagai selesai dan telah dibayar. Dan kami akan proceed terus untuk lanjutan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan. Baru saya faham. Terima kasih cik kerana menyelesaikan masalah saya. Sama-sama puan. Jadi kalau puan ada soalan ataupun pertanyaan, boleh terus call kami di talian ini. Banyak keistimewaan yang diperoleh jika rakyat menggunakan skim Ar-Rahnu di Bank Rakyat. Yang pertama, ia bebas dari unsur riba. Tempoh bayaran balik pinjaman juga cukup dan mampu untuk semua penggadai. Apabila penggadai tidak mampu membayar pinjaman pada tempoh yang telah ditetapkan, pihak Bank Rakyat akan memberi notis upacara lelongan terlebih dahulu. Hal ini akan memberi keadilan kepada si penggadai dan tidak akan berlakunya penindasan. Selain itu, nilai gadaian yang diberikan adalah berpatutan dan akhir sekali, semua barang kemas yang digadai akan dijaga dengan selamat dari sebarang kecurian, kerosakan dan sebagainya. Banyak perbezaan yang boleh dilihat daripada skim Ar-Rahnu dan skim pajak gadai konvensional. Yang pertamanya, skim Ar-Rahnu tidak mempunyai unsur riba, manakala skim pajak gadai konvensional pula lebih terdedah kepada unsur riba dalam proses penggadaian. Selain itu, nilai gadaian bagi skim Ar-Rahnu lebih statik dan kekal tanpa berlaku sebarang nilai merosot seperti pajak gadai konvensional. Dalam sudut wang dari hasil jualan barang gadaian pula, Ar-Rahnu akan memulangkan lebihan wang yang didapatkan. Hal ini berbeza dengan pajak gadai konvensional di mana wang lebihan akan diambil dan tidak akan dipulangkan. Seterusnya, Ar-Rahnu memberi nilai gadaian yang berpatutan dan jelas bagi jumlah pinjaman penggadai, sementara nilai pinjaman bagi pajak gadai konvensional pula adalah tidak jelas. Akhir sekali, tempoh bayaran semula pinjaman yang ditetapkan oleh Ar-Rahnu adalah munasabah dan adil bagi semua penggadai.
Secara kesimpulannya, skim Ar-Rahnu diwujudkan untuk melindungi masyarakat daripada menjalankan transaksi yang berunsur riba dan gharar. Ia memberi kemudahan pinjaman tunai yang cepat, telus, adil dan berasaskan prinsip syariah Islam. Selain itu, Ar-Rahnu menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerana kebanyakan pelanggan yang tidak mempunyai akses untuk menerima pinjaman dari perbankan masih boleh menggunakan skim ini untuk memperoleh pembiayaan dalam masa yang singkat.